Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu pada pagi ini. So, kita meneruskan perbahasan kita, iaitulah membahaskan kitab Ighathatul Lahfan fi Masayidi Syaitan karangan Imam Abu Abdullah Ibn Qayyim rahimahullah. Kita dalam bab yang ke-11, masih lagi bab yang ke-11, iaitulah kita membincangkan tentang perkara, itulah muhasabah diri, muhasabah an-nafs. Muhasabatun nafs itulah muhasabah diri. Baik. Jadi kita sambung pada perbahasan contoh yang dibawakan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah berkenaan dengan penjagaan anggota badan yang disentuh. Itulah perkara yang disebut sebagai modal kita. Itulah 7 anggota badan. Al-jawarihus sab'ah, al-ain, al-udhun, telinga, mata, al-fam, mulut, al-lisan, lidah kita, wal-farj, yakni kemaluan, wal-yad, wal-rijl, tangan dan juga kaki. Baik, jadi ketujuh anggota badan ini, dia adalah, kita dah sebutkan sebelum ni, itulah asas untuk kita mempersiapkan modal kita untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala, untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, dia adalah ibarat tunggangan, kan? Dan juga yang akan menentukan keselamatan kita. Siapa yang dapat menjaganya, maka dia akan memberikan kebaikan. Itulah apa disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim. Iaitulah ibarat kenderaan yang boleh membawa kita kepada keselamatan ataupun kebinasaan. Dan sesiapa yang anggota badan dia itu dapat ataupun membawanya kepada kebinasaan, maka itulah kita kata orang yang binasa, kerana dia tidak menjaganya dan tidak dia melalaikan dalam penjagaan tujuh anggota. Baik, sesiapa yang dapat menjaga ketujuh anggota ini dengan baik, maka itulah asas bagi segala keselamatan, kerana dia dah jaga, dia tidak mengabaikan. Baik. Jadi kemudian Imam Ibn Qayyim bawakan ayat, kita dah bincang tentang penjagaan anggota badan, iaitulah ayat dalam surah An-Nur. Kita dah sebutkan berkenaan dengan contoh yang kita boleh nampak dalam surah An-Nur ayat 30, iaitulah menjaga mata dan juga kemaluan. Kemudian ayat yang kedua yang dibawa oleh Imam Ibn Qayyim, iaitulah merujuk kepada kaki kita. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. Janganlah kamu berjalan di atas muka bumi ini dalam keadaan sombong, dalam keadaan bongkak dan sombong. Innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Sungguhnya engkau tidak mampu untuk menembus bumi. Sesekali tidak mampu untuk menembus bumi. Dan sesekali kamu juga tidak akan sampai setinggi gunung.
Ni walan tablughal jibala tula. Kamu tak mungkin akan sampai tahap tinggi kamu tu. Ketinggian tu kamu tak boleh sampai tahap ketinggian gunung sekalipun. Baik. Jadi perintah supaya kita sentiasa merendah diri dan menggunakan kaki kita berjalan di atas muka bumi ini dengan tunduk dan patuh kepada perintah Allah, dengan tawaduk. Bukan dengan kita menyombongkan diri kita. So di sini maksudnya isyarat kepada kaki lah, penggunaan kaki kita. Maksudnya itu pun akan dipertanggungjawabkan. Bukan semata-mata apa kita kata dia pemberian kaki dan tangan itu tidak dipertanggungjawabkan, tidak diberikan apa-apa, bahkan akan dipertanggungjawabkan. Baik. Jadi itu contoh ayat dalam surah Al-Isra ayat 37 berkenaan dengan kaki dan juga tangan, kan. Iaitulah apa? Berjalan di atas muka bumi dengan sombong, melakukan kejahatan ataupun melakukan akibat daripada kesombongan itulah akan mendatangkan pelbagai kejahatan. Baik, dan kita boleh lihat macam mana Allah Subhanahu Wa Taala menenggelamkan orang-orang yang sombong di atas muka bumi ini, seperti Qarun misalnya, Firaun ditenggelamkan di dalam laut, kemudian Qarun ditenggelamkan ke dalam bumi, harta-harta benda dia, dan itu semua adalah contoh-contoh bagaimana nasib orang-orang yang meninggi diri dan orang-orang yang bongkak dan juga sombong di atas muka bumi. Jadi ayat dalam surah Al-Isra ayat 37 ini nak bagi tahu dekat kita macam mana kita kena menggunakan seluruh anggota badan kita, antaranya kaki kita, tangan kita di atas muka bumi ini dengan penuh ketundukan, ketaatan kepada Allah dan tidak membongkakkan diri kita, meninggi diri kita, kerana kita hakikatnya memang tak mampu nak sampai ketinggian gunung sekalipun, kerana gunung itu makhluk Allah. Kalau gunung yang besar itu yang merupakan makhluk Allah, yang kita kata yang Allah ciptakan di atas muka bumi pun kita tak mungkin akan boleh sampai sama ketinggian dengan gunung. Bagaimana kita boleh mendongak kepala kita dan merasa sombong di atas muka bumi. Baik. Kemudian surah yang ketiga ataupun ayat yang ketiga dibawakan ayat dalam surah Al-Isra ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. So di situ ada berapa anggota badan? Jangan kamu kata, jangan kamu ikut apa yang kamu tidak ada ilmu berkenaan dengannya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu ikut, jangan kamu mengikuti apa yang kamu tidak ada padanya ilmu. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, penglihatan, wal fuad, dan hati-hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kesemuanya akan dipertanggungjawabkan, akan dipersoalkan tentangnya. Semua itu akan dipersoalkan. Baik, poinnya di sini semua perkara yang anggota badan yang Allah Taala berikan itu akan dipersoalkan. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya akan dipertanggungjawabkan, akan dipersoalkan. Baik. Kemudian dalam surah Al-Isra ayat 53, wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Ini berkait dengan mulut kita, lisan kita. Katakan kepada hamba-hambaku supaya mereka mengatakan perkara yang baik, perkara yang lebih baik, mengucapkan dan menuturkan, mengatakan perkara yang lebih baik. Wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan, yaqulu allati hiya ahsan. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku supaya mereka mengatakan perkataan yang baik. So Allah Taala perintahkan kita supaya mengatakan perkataan yang baik, perkataan yang tepat. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Pertama dalam surah Al-Isra ayat 53 tadi kata yaqulu allati hiya ahsan, perkataan yang terbaik. Kan? Maksudnya Allah Taala tak perintahkan kita untuk bebas menggunakan lisan dan mulut kita ni bebas ikut suka hati kita. Ini antara salah faham orang bila dia rasakan mulut aku ikut suka aku. Tak. Tetapi bagi orang yang beriman, bagi hamba-hamba Allah,
kita sedar bahawasanya mulut yang Allah Ta'ala bagi dekat kita, lisan yang Allah Ta'ala bagi dekat kita ini adalah tujuannya adalah untuk kita memilih perkataan yang terbaik. Baik, apakah perkataan yang terbaik? Sudah tentulah perkataan yang terbaik adalah perkataan yang mengandungi perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara-perkara yang mengajak kepada kebaikan, yang mengajak kepada kecintaan kepada Allah, yang mengajak kepada mengabdikan diri kepada Allah, mengajak kepada Allah. Itulah apa? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Antaranya adalah berdakwah, mengajak manusia kepada Allah. Itu adalah antara perkataan yang terbaik. Mengajak orang kepada kalam Allah, mengajak orang kepada Al-Quran, mengajak orang kepada As-Sunnah, itu adalah allati hiya ahsan, yang terbaik. Kemudian dalam surah Al-Ahzab ayat 70 dispesifikkan lagi dengan ayat yang dibawa oleh Imam Ibn Qayyim, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan katakanlah dengan perkataan yang tepat. Perkataan yang tepat, perkataan yang kita kata yang tidak ada penyelewengan, perkataan yang tidak ada kita kata perkataan yang benar, perkataan yang tidak ada langsung kecenderungan untuk membenarkan kebatilan, perkataan yang tepat. Jadi Allah Ta'ala perintahkan kita berkata dengan perkataan yang tepat, perkataan yang benar. Baik, jadi Nabi SAW pun perintahkan kita dua sahaja. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata perkataan yang baik atau diam. Maksudnya kalau tak ada perkataan baik yang kita cakap, kita diam. Aw liyasmut. Bahkan sebahagian ulama, antaranya Al-Imam Ibnu Abi Dunya, mengarang kitab As-Samt, mengarang kitab senyap. Macam mana kita nak tahu tentang senyap, diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Maksudnya cakap benar, kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhirat, kita cakap benar ataupun kita senyap, kita diam. Baik, maksudnya tak ada, bagi orang beriman tidak ada kamus dalam hidup, dalam lisan mereka untuk berkata buruk, untuk mencaci orang, untuk bergosip, untuk menuduh orang sana, menuduh orang sini, untuk membuat fitnah, untuk melaknat orang tanpa hak, dan juga mencaci maki, dan juga mengadu domba, semua dosa-dosa yang berpunca daripada lisan. Maka perlulah kita waspada. Sebab itu disibukkanlah lisan kita ini dengan perkataan yang baik. Sibukkan dengan membaca Al-Quran, sibukkan dengan membaca hadis-hadis Nabi, sibukkan dengan memberi nasihat, sibukkan dengan berzikir. Itulah yang terbaik. Sibuk dalam amal ma'ruf nahi munkar, itu semua termasuk dalam kategori faqulu qawlan sadida. Baik. Kemudian ayat yang berikutnya Imam Ibn Qayyim bawa, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Iaitulah apa? Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yakni untuk hari akhirat. Hendaklah setiap diri, setiap jiwa, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, melihat, memerhatikan apakah yang dia telah persiapkan, ma qaddamat lighadin, apa yang telah dipersiapkan, apa yang telah dilakukan untuk bekalan hari esok. So, untuk kita bertemu dengan Allah, untuk kita pergi ke alam akhirat nanti. So itu antara perkara yang kita kata apa yang kita boleh buat dengan 7 anggota badan ini, iaitulah dalam rangka untuk merealisasikan muhasabatun nafs. Ini macam mana kita nak menggunakan ketujuh anggota badan yang disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim ini, Al-Jawarih As-Sab'ah, disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim. Al-Jawarih As-Sab'ah ini, 7 anggota badan ini dalam rangka untuk kita muhasabah diri. Baik. فإذا شارتها على حفظ هذه الجوارح انتقل منها إلى مطالعتها والإشراف عليها ومراقبتها فلا يهملها فإنه إن أهملها لحظة
وقعت في الخيانة ولا بد فإن تمادى على الإهمال تمادت في الخيانة حتى يذهب رأس المال كله. فمتى أحس بالنقصان انتقل إلى المحاسبة، حينئذ يتبين له حقيقة الربح والخسران. فإذا أحس بالخسران وتيقنه استدرك منها ما يستدركه الشريك من شريكه من الرجوع إليه بما مضى والقيام بالحفظ والمراقبة في المستقبل، ولا مطمع له في فسخ عقد الشركة مع هذا الخائن والاستبدال بغيره، فإنه لا بد له منه، فليجتهد في مراقبته ومحاسبته وليحذر من إهماله. Baik, apa maksudnya? Kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, apabila kita kata apa? Apabila dia dah kita kata disebutkan sini fa idza syarata alaihi hadhihi intaqama ila mutal, bila dia dah mensyaratkan diri dia untuk menjaga ketujuh anggota badan ni, kemudian berpindahlah pula kepada peringkat yang seterusnya, iaitulah perlulah dia melakukan mutalaah, iaitulah penelitian dan penjagaan, muraqabatiha, pengawasan terhadap seluruh anggota badan. Fala yuhmilha, jangan dia mengabaikannya. Fa innahu in ahmalaha lahdatan waqa'at fil khiyanah wala budda. Kalau dia mengabaikan penjagaan ketujuh anggota badan ni, mengabaikan walaupun satu lahzah, walaupun satu detik, maka dia akan terjebak dalam pengkhianatan. Tidak mesti akan terjatuh dalam pengkhianatan. Apa maksud pengkhianatan di sini? Maksudnya tujuh anggota badan itu akan mengkhianati tanggungjawab yang sepatutnya, amanah yang sepatutnya dipikul oleh mereka. Sebab maksudnya kalau kita leka, kalau kita lalai dalam menjaga ketujuh anggota badan ni, dia akan terjebak di dalam pengkhianatan. Apa maksud pengkhianatan? Ini pengkhianatan dalam menjaga, kita kata dalam menjaga amanah dan tanggungjawab bagi setiap anggota badan. Sepatutnya amanah bagi mata kita, iaitulah mata kita melihat mushaf, melihat ayat-ayat Al-Quran, melihat hadis-hadis Nabi SAW, melihat perkara-perkara yang harus, melihat sekeliling kita, alam yang dapat menambahkan keimanan, melihat perkara-perkara yang harus, melihat wajah suami kita, melihat wajah isteri kita, melihat wajah anak-anak kita dengan pandangan rahmat, melihat wajah sahabat kita dengan pandangan rahmat dan pandangan yang nak membantu, pandangan yang penuh kasih sayang, melihat apa lagi, melihat alam dengan pandangan seorang hamba, iaitulah nak mengagungkan Allah. Itu amanah bagi mata. Dan kiaskan pada pendengaran. Sepatutnya pendengaran, telinga kita ini diamanahkan untuk mendengar ayat-ayat Allah, mendengar kalamullah, mendengar nasihat, mendengar amar ma'ruf dan nahi munkar. Itu amanah. Lisan kita diamanahkan untuk apa? Untuk membaca Al-Quran, untuk beribadah kepada Allah dengan membaca Al-Quran, untuk ta'abbud, beribadah kepada Allah dengan berzikir. Demikian juga tangan. Amanahnya adalah untuk kita menggunakan dalam rangka untuk mentaati Allah, mencari rezeki yang halal. Tetapi kalau kita leka sedikit, walau satu saat, maka dia akan terjebak dalam pengkhianatan. Maksudnya mata tadi, kalau kita leka, maka dia akan digunakan pada perkara yang maksiat. Telinga, kalau kita leka sikit, maka dia akan digunakan pada perkara yang maksiat. Sebab itulah kata Imam Ibn Qayyim, fa in tamada 'ala al-ihmal tamadat fil khiyanah. Kalau dia berterusan dalam dia mengabaikan penjagaan terhadap ketujuh anggota badan ni, maka akan berlakulah, kita kata akan berterusanlah pengkhianatan itu akan berlaku pada anggota badan. Hatta yadhhab ar-ra'sul mal kulluhu, sehingga hilang modal dia, kesemuanya akan hilang.
Maksudnya modal ni nak bertemu dengan Allah Ta'ala nanti hilang, tak ada. Sebab itu, famata ahassa bin nuqsan intaqala ila al-muhasabah. Bila dia rasa adanya kekurangan. So bila kita rasa adanya kekurangan pada anggota badan kita ni dalam rangka mentaati perintah Allah, maka waktu itulah kita kena muhasabah. Intaqala ila al-muhasabah. Maka kita kena muhasabah. Kita kena hitung diri kita. Fahina idzin yatabayyana lahu haqiqatan ribhi wal khusran. Maka ketika itulah kita akan jelas baginya hakikat keuntungan ataupun kerugian. Bila kita muhasabah tu baru kita tahu kita rugi atau kita untung. Kita untung atau rugi. Fa idza ahassa bil khusran wa tayaqqanahu istadraka minha ma yastadriku wa syarik min syarikihi. Bila kita rasa ada perkara yang rugi yang telah kita lakukan, kekurangan, ataupun kita terjebak dalam perkara yang maksiat kepada Allah, maka ketika itulah kita rasa rugi. Dan itulah muhasabah. Dan kita yakin akan kerugian tersebut memang berlaku. Maka ketika itulah berlakunya proses istidrak, yakni istadraka minha ma yastadriku syarik min syarikihi. Maksudnya kita akan melaksanakan apa? Kita kata akan menekan jiwa kita, menekan nafsu kita seperti seorang sekutu yang menekan sekutunya yang lain. Maksudnya bila kita tahu rugi, macam kita bila kita buat audit misalnya syarikat ke apa ke, business partner kita ada sekali. Bila kita buat meeting untuk apa, kita nak audit balik adakah ada kerugian ataupun keuntungan macam mana. Ketika itu bila kita nampak ada kerugian, maka kita akan menekan sekutu kita, menekan kita punya business partner tu supaya dia jelaskan apakah kerugian itu. Apakah punca kerugian tu. Dan apa yang perlu dibuat, apa yang perlu dilakukan. Macam itulah kita dengan anggota badan kita. Ibarat sekutu kita. So muhasabah maksudnya kita tahu. Maksudnya hari ni contoh kita ambil simple praktikal kan. Baik, adakah hari ni kita tanya diri kita, adakah hari ni berapa banyak ayat Al-Quran yang aku baca? Berapa banyak ayat Al-Quran yang aku tadabbur? Tak payah letak berapa banyak lah, kerana Allah Ta'ala tak tengok berapa banyak amalan kita. Allah Ta'ala tengok kualiti. So hari ini adakah aku telah menggunakan waktu mata aku ini, adakah aku telah banyak melihat ayat-ayat Allah? Banyak melihat Al-Quran, banyak membaca buku-buku yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat, ataupun aku banyak melihat perkara-perkara yang sia-sia atau perkara yang lara. Adakah hari ini aku hanya habiskan waktuku dengan media sosial ataupun hanya mendengar gosip-gosip panas, gosip-gosip pitisan? Maka itu kita muhasabah. Maka ketika itu kita akan tahu. Bila kita sedar adanya kerugian, Allahu Akbar, hari ini aku dah habiskan waktu berapa jam. Kan sekarang kalau kita pakai handphone kan, handphone sekarang ni dia ada apa? Kalau siapa yang pakai apa Android ke iOS ke, dia boleh apa? Dia boleh check penggunaan, betul tak? Kita boleh check penggunaan kita. Berapa average penggunaan. Kat mana yang kita banyak guna. Kalau dia akan cerita dekat kalau kita guna dekat media sosial banyak, maka akan naiklah peratus tu. Dipanggil lupa dah apa dia. Kalau kita pakai Android ke pakai ni ke, ada screen time kan, kita boleh check daily average kan. So kita boleh check apa last week, okay, berapa percentage kita dah guna. Apa kita kata device ataupun yang kita dah buat. So dia muhasabah lah tu. So itu sebenarnya konsep dia, betul lah tu. So supaya kita boleh kurangkan, sebab apa developer ataupun pembangun apa dia kita kata application di handphone ataupun peranti dan sebagainya, mereka buat macam tu sebab mereka tahu dah kekurangan yang ada pada orang yang, maksudnya produktiviti yang ada pada seseorang boleh diganggu atau boleh terganggu apabila mereka terlampau
menghabiskan masa pada perkara-perkara yang tidak sepatutnya lah. Maksudnya macam terlampau mengikuti gadget ataupun terlampau terlampau bermain dengan media sosial sehingga kurang produktiviti. Kan? Kalau dia main media sosial tu dia sebarkan Quran dengan hadis ke tafsir ke ayat Quran ke hadis ke, tak ada isu lah kan. So itu kita kata dia ada manfaat, dia ada produktiviti dia. Tetapi kalau dia semata-mata tengok apa benda orang cerita lara kan, tengok filem ke, tengok tanpa ada, maksudnya tak ada, kita kata apa, tak ada memberi manfaat apa-apa, maka dia kena muhasabah. Waktu itulah dia akan sedar, berapa banyak masa yang aku telah rugi. So macam itulah konsep dia. Macam kita ada syarikat, setiap tahun kita akan buat audit, setiap tahun, akhir tahun kita akan check apa yang rugi, apa yang untung. Macam itulah juga kita dengan anggota badan kita. Itulah teknik ataupun practically dia. So tak susah pun sebenarnya muhasabah diri. Tak perlu kepada kos apa-apa pun. Tak perlu confess kepada siapa-siapa. Tak perlu panggil ustaz, confess depan ustaz ke, tak perlu. Tak, kita bukan macam ajaran Kristian nak kena panggil padri dulu kan. Padri kena confess depan padri dulu dosa-dosa kita. Tak perlu. Confess kita kepada Allah Ta'ala. Bangkit waktu malam ataupun bila-bila sahaja kita boleh muhasabah tanpa perlu keluarkan kos, tanpa perlu buat apa-apa benda-benda ritual yang pelik-pelik. Tak perlu kita buat apa-apa pun. Bangkit waktu malam ataupun bila-bila yang kita rasa kita boleh bersendirian, tak semestinya waktu malam. Tetapi kalau untuk bangkit, untuk kita munajat kepada Allah, itu lebih baiklah. Maksudnya kita mengadu kepada Allah. Tetapi kalau untuk muhasabah ni, dia tak semestinya kena waktu yang spesifik. Dia boleh jadi waktu kita kita sebelum tidur ke kan, ataupun waktu tengah makan pun kita boleh muhasabah. So muhasabah ni dia kita kata dia fleksibel. Dia tak ada waktu yang tertentu. So muhasabah ni bila-bila saja kita boleh buat. Bila-bila saja kita boleh buat. Duduk saja-saja tu tak tahu buat apa, muhasabah. Saya nak muhasabah Ustaz, macam mana nak buat muhasabah ni? Adakah kita kena duduk pejam mata ke, bertafakur ke, pejam mata ke, buat macam orang yoga ke apa? Tak perlu. Cukup kita sedar apa yang kita dah buat seharian, letakkan satu timing yang sesuai, kita tak diganggu, maksudnya kita duduk. Contohnya waktu kita berzikir, selepas kita berzikir, kita muhasabah sambil kita berzikir tu, zikir pagi dengan petang kan, contohnya lepas subuh tu ataupun lepas asar ataupun lepas maghrib ke, muhasabah daripada lepas subuh tu kita muhasabah yang semalam, lepas asar tu ataupun lepas asar atau maghrib tu kita muhasabah apa yang kita buat waktu siang, apa benda yang kita dah buat. So itu macam itulah dia punya konsep dia kan. Ataupun kita nak spesifik waktu malam kita nak bangkit, tak, itu terpulang pada kita kata keselesaan dan juga terpulang kepada kemudahan dan juga kemampuan kita. Tak ada spesifik. Baik, kita akan bincang lagi tentang muhasabah ini. Baik, jadi kata Imam Ibn Qayyim, فإذا أحس بالخسران وتيقنه استدرك منها ما استدرك الشريك من شريكه من الرجوع عليه بما مضى والقيام بالحفظ والمراقبة في المستقبل. Dengan macam mana dia apa kita kata proses ni tadi, dia akan menuntut apa yang telah terhilang, apa yang telah terluput. Dia akan cari banyak apa kebaikan yang telah terluput, yang dia telah terluput daripadanya, untuk mengembalikan kembali apa yang telah terluput tadi. Maksudnya ibarat macam kita kerugian, kita nak dapatkan balik keuntungan daripada kerugian kita tu, nak cover balik. So dia akan sampai tahap tu. Dan dia akan terus mengawasi dan mengawal secara ketat apa yang dibuat, apa yang anggota badan dibuat, serta bersikap waspada agar tidak leka dan lengah serta lalai dalam melaksanakan tanggungjawabnya. Itu satu. So ini kerangka umum dalam muhasabah. Kita akan tengok nanti Imam Ibn Qayyim akan spesifikkan apa yang menjadi kerangka umum tadi. Baik, kemudian kata Imam Ibn Qayyim, wala matma'u, dia kata bil hifzi wal muraqabati fil mustaqbal, maksudnya jaga dan mengawal apa yang akan dilakukan pada masa akan datang. Wala matma'u lahu fi fasqi 'aqdi syarikah ma'a hadha al kha'in wal istibdal bi ghairihi fa innahu la budda lahu minhu
falyajtahid fi muraqabati wa muhasabati wal yahdhar min ihmalihi. Sebab itu dia akan, kita kata apa? Dia akan dia akan terus mengawasi dan terus akan sentiasa melihat semula perjanjian. Maksudnya aqdus syarikah ni dalam dia nak meneguhkan apa, kita kata apa, meneguhkan semula apa kontrak, kita ibarat macam kontrak kan, maksudnya perjanjian, kontrak kita dengan Allah Ta'ala, perjanjian kita dengan Allah Ta'ala yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah. Itulah perjanjian kita nak menjadi nak mentaati Allah, perjanjian kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya hayyu, apa dia, Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsiran wa la yaghfiru Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika. Kita sebut dalam zikir pagi dan petang, wa ana ala ahdika, itu perjanjian kita kan. Dan sentiasa kita akan waspada dengan apa-apa sahaja yang boleh menjadi pengkhianat, iaitulah anggota-anggota badan yang boleh mengkhianati kita, yang merupakan sekutu kita kan. Dan kita akan menggantikannya dengan selainnya. Maksud kita akan gantikan apa yang menjadi, yang telah anggota badan yang mengkhianati kita. Mengkhianati maksudnya telah melanggar perjanjian dengan Allah. Melanggar maksudnya melakukan maksiat lah dengan bahasa mudahnya. Maka kita akan gantikan dengan perkara yang lebih baik. Iaitulah dengan taubat, dengan istighfar, dengan muhasabah tadi, maka dia akan menghasilkan perkara, kita akan menggantikan sesuatu yang buruk menjadi benda yang baik. Sebab itu kata Imam Ibn Qayyim, falyajtahid fi muraqabati wa muhasabati wal yahdhar min ihmalihi. Maka hendaklah bersungguh-sungguh. Poinnya hendaklah ijtihad, bersungguh-sungguh dalam kita mengawasi anggota badan kita dan muhasabah, dan kita menghitungnya, muhasabah, dan hendaklah berwaspada daripada kita melekakan ataupun melalaikan dalam penjagaannya. Wa yu'inuhu ala hadhihi al-muraqabah wal muhasabah ma'rifatuhu annahu kullama ijtahada fiha al-yawm istaraha minha ghadan idza sara al-hisab ila ghairihi wa kullama ahmalahu wa ahmalaha al-yawm ishtadda alayhi al-hisab ghadan. Apa yang akan membantu proses muraqabah ataupun muhasabah ini? So muraqabah, apa maksud muraqabah? Kita sentiasa mengawasi. So kita memang betul-betul cerewet dengan anggota badan kita ni. Macam kita cerewet jaga apa, kecantikan. Orang hari ni dia nak jaga dia punya kulit, dia nak jaga dia punya rambut, dia nak jaga dia punya, dia tak mau langsung kan, ada kedut-kedut pun dia tak mau, dia beli apa benda, krim muka lah, apa benda nak jaga kan. Macam itulah juga kita kena cerewet dengan anggota badan kita dalam bentuk penjagaan dia, dan juga kita muhasabah, penjagaan dalam kita menggunakan ketujuh-tujuh anggota badan. Baik, muhasabah. Dan macam mana nak bantu, apa yang boleh membantu proses muhasabah dan muraqabah. So muraqabah ni ada dalam muhasabah, muhasabah ada dalam muraqabah. So dia saling melazimi. Muraqabah maksudnya sentiasa merasa diawasi, dan sentiasa mengawasi dan rasa diawasi. Di dalam ihsan kan, di dalam ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam yakun tarah fa innahu yarah. Itulah muraqabah. So kita sentiasa merasa diawasi dan sentiasa mengawasi. Muhasabah kita hitung tadi, kita kira-kira balik. Apa yang aku dah buat? Apa yang aku dah buat? Apa yang aku dah buat? Adakah aku buat ni salah? Adakah aku buat benda betul? Muhasabah. So dihitung dengan apa? Dilihat pada syariat Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang neraca dia. Baik, apa dia? Apa yang akan membantu? Kata Imam Ibn Qayyim, ma'rifatuhu annahu kullama ijtahada fiha al-yawm istaraha minha ghadan. Kita kena yakin setiap kali kita bersungguh-sungguh untuk muhasabah, untuk muraqabah, untuk jaga, awasi anggota-anggota badan kita, hati kita, diri kita, lisan kita, mulut kita, mata kita, tangan kita, kaki kita, semua anggota badan, hati kita, dan seluruh anggota badan. Setiap kali kita bersungguh-sungguh hari ini, kita akan berehat pada hari esok. Kita akan dapat hasil dan kita akan rehat pada hari esok. Apabila hisab dan perhitungan itu akan diserahkan kepada selain kita. Maksudnya Allah Ta'ala akan ambil tanggungjawab hisab tu sepenuhnya nanti, kita akan rehat. Wa kullama ahmalaha al-yawm ishtadda alaihi al-hisab ghadan. Ishtadda alaihi al-hisab ghadan. Bila setiap kali kita meremehkan, melalaikan, kita kata leka
mengabaikan proses muhasabah dan muraqabah tadi, pada hari ini kita malah-malah, kita tak mau nak muhasabah diri, asyik nak tengok kesalahan orang lain saja, tak pernah nak tengok kesalahan diri kita, tak pernah nak muhasabah diri kita, asyik duk tala dekat orang saja. Jari tu asyik duk tengok, tuduh kat orang saja, tak tengok pada diri sendiri. Maka kita takut bila kita abaikan muhasabah diri, maka hisab yang akan berlaku esok, perhitungan yang Allah Ta'ala akan hitung kita esok tu akan lebih dahsyat. So ini kaedah yang kita kena pegang. Maksudnya kita kena bersusah-susah dulu, bersenang-senang kemudian. Pepatah Melayu kata apa? Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Itulah, betul. Itu orang Melayu kita kata kan. Maksudnya kena susah payah lah. Mana kita kena jaga, nak kena awasi kita punya anggota badan ni. Maksudnya hitung, kita kena muhasabah diri, kena hari-hari kena tengok kita punya diri ni, kita tengok hati kita, tengok mata kita, penggunaan tangan kita, adakah kita buat benda yang diredai oleh Allah, adakah Allah Ta'ala redha apa yang kita buat, ataupun Allah murka, adakah bertentangan dengan syariat ataupun menepati syariat, adakah bertentangan dengan tauhid atau menepati tauhid, adakah menepati sunnah atau bertentangan dengan sunnah, semua kita kena tengok. Wa yu'inuhu 'alayha aidan ma'rifatuhu anna ribha hadhihi tijarah sukna al-firdaus wan nadharu ila wajhi rabbi subhanahu wa khasaratuha dukhulun nar wal hijab 'anil rabbi ta'ala. فإذا تيقن هذا هان عليه الحساب اليوم. Satu lagi perkara yang akan membantu kita untuk melakukan proses muhasabah diri ataupun disebut dalam buku terjemahan kita sebagai evaluasi kan. Evaluasi. Muhasabah lah kita kata. Yang membantu kita satu lagi iaitulah kita mengetahui akan keuntungan perniagaan kita. Apa kita sekarang modal kita, anggota badan kita ni, kita nak untung. Apa keuntungan yang kita akan dapat kalau kita jaga anggota badan? Itu kita kena tanya. So kita kena yakin bahawasanya kalau kita jaga modal-modal yang Allah Ta'ala bagi dekat kita ini, keuntungan yang kita akan dapat ialah apa? Suknal Firdaus, tempat tinggal di dalam syurga Al-Firdaus. Subhanallah. Kita kena yakin. Dan وَالنَّظَرِ إِلَى وَجْهِ رَبِّ سُبْحَانَهُ, iaitulah ziyadah. Kita akan dapat bonus, kita akan dapat penambahan. Bukan setakat masuk syurga, bahkan kita nak apa? Melihat wajah Tuhan kita, wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, Jalla jalaluhu, yang maha agung, yang maha indah. Tiada keindahan melainkan wajah Allah, melainkan zat Allah yang maha sempurna. Seluruh kesempurnaan itu kembali kepada zat yang satu, Allah Subhanahu wa ta'ala, Jalla jalaluhu, Azza wa Jalla. Sebab itu, itulah yang dimaksudkan di dalam Al-Quran, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang melakukan kebaikan, mereka akan mendapat al-husna, iaitu syurga. Wa ziyadah, iaitu bonus. Apa bonus tu? Kata Nabi SAW, an-nadharu ila wajhillah, melihat wajah Allah. Wujuhun yawma'idhin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah orang beriman pada ketika itu akan berseri-seri. Berseri-seri. Kenapa? Kepada wajah Tuhan mereka melihat. Mereka melihat wajah Tuhan mereka. Apa lagi? Ayat dalam Al-Quran sangat banyak. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Ziyadah, tambahan. Bonus tu adalah melihat wajah Allah. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Kamu akan mendapati pada wajah-wajah mereka itu adanya nadrah, iaitulah berseri-seri, wajah yang penuh kenikmatan, nadratan na'im. Sebab apa? Sebab mereka melihat wajah mereka melihat wajah Allah, dan mereka apa? Mereka mendapat nikmat yang sangat banyak di dalam syurga, dan nikmat yang paling besar, yang paling agung adalah melihat wajah Allah. Sebab itulah kita kata tujuan, dan kita dah sebutkan dalam kelas kita sebelum ini, inilah yang kita nak kejar.
Kita menuntut ilmu kerana nak kejar wajah Allah. Kita melakukan kebaikan kerana nak kejar wajah Allah. Nak tengok wajah Allah tu lah. Kan? Sebab tu kalau orang takwil, dia tak faham. Takwil wajah tu kepada rida, dia tak dapat lah. Jadi kita nak tengok wajah Allah SWT. Jadi inilah keuntungan yang kita akan dapat daripada modal yang kita laburkan di dunia ini. Sebab itu kata Imam Ibn Qayyim, wa khasaratuha dukhulun nar. Kita kena yakin apa kerugian yang terpaksa kita tanggung kalau kita mengabaikan penjagaan anggota badan kita, penjagaan hati kita, penjagaan mata, pendengaran, penglihatan, lisan kita, tangan dan kaki kita, semua anggota-anggota badan yang Allah bagi kita ini, nikmat yang banyak ini, kerugian yang kita kena tanggung adalah apa? Wa khasaratuha dukhulun nar. Masuk neraka wal iyadu billah. Wal hijab 'anil Rabbi ta'ala. Dan terhijab daripada melihat wajah Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Nas'alullah salamata wal afiyah. Kita mohon perlindungan kepada Allah daripada hal tersebut. Maksudnya kalau kita masuk neraka, habis. Kalau kita terhijab daripada melihat wajah Allah, habis. Sebab itulah kata Imam Ibn Qayyim, fa idza tayaqqana hadha hana alaihi al-hisabul yawm. Maka kalau kita yakin keuntungan yang kita akan dapat dengan kita menjaga modal yang Allah Ta'ala bagi di dunia ini, kita akan masuk syurga. Itulah keuntungan yang pertama. Kemudian penambahan yang kita akan dapat untuk melihat wajah Allah. Tidak ada nikmat yang paling agung melainkan melihat wajah Allah. Yang itulah yang orang-orang beriman paling tunggu-tunggu. Melihat wajah Allah. Itu keuntungan dia. Dan dalam masa yang sama kita yakin juga kalau kita tidak menjaga dan mengabaikan penjagaan seluruh anggota badan kita ini, kerugiannya sangat dahsyat. Kerugiannya yang tak boleh tarik balik dah. Dia bukan macam kerugian kat dunia. Kita boleh usaha balik. Bila kerugian di akhirat, kerugian selama-lamanya. Iaitulah dimasukkan ke dalam neraka wal'iyadzubillah. Dan dihijab, dihalang untuk melihat wajah Allah. Baik. Kemudian, bila kita yakin dengan hal ini, akan mudahlah untuk kita muhasabah diri. So dia muhasabah ni dia akan jadi mudah bila kita faham, kita bantu diri kita dengan dua perkara tadi. Yang pertama apa? Yang Imam Qayyim kata tadi, kalau kita bersungguh-sungguh sekarang berenang-renang berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke ke tepian kan. Bersenang-senang dahulu, bersusah-susah kemudian. Bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Jangan jadi terbalik. Terbalik itu yang jadi orang kafir. Orang kafir dia bersenang-senang dulu. Dia bersusah-susah kemudian. Orang kafir, orang yang tak beriman kepada Allah, dia bersenang-senang dulu. Sebab tu dia kat dunia ni dia tak pernah fikir halal haram, dia tak pernah fikir ada syirik ke, ada kufur ke, ada apa ke. Dia langgar saja kan. Nak cari hal yang halal ke yang haram ke, tak ada bagi dia, semua halal. Itu tak kita hati-hati. Macam orang hari ni dia tak kira dah. Orang-orang kafir kita tak kira kan kalau dia orang kafir, pasal dia memang bagi orang kafir syurga ni dunia ni memang syurga untuk mereka. Nabi SAW bagi tahu dekat kita, al-jannatu ad-dunya sijnun lil mu'min wal jannatu lil kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang beriman. Apa maksud penjara bagi orang beriman? Maksudnya kita ada perkara yang batasan yang kita kena jaga. Kita tak boleh buat suka hati kita. Ada halal haram, ada yang Allah redha, ada Allah yang benci, perkara yang Allah suka, ada yang perkara yang Allah tak suka, Allah benci, ada Allah apa yang Allah larang, apa yang Allah perintah. So kita ada guide dan kita ada law, kita ada peraturan yang kita kena ikut. Macam dalam penjara. Tak boleh nak makan ikut suka hati, ada waktu dia, ada timing macam tu. Ibarat dia. Macam kita kena penjara. Ibarat yang sangat-sangat tepat. Ada pun untuk orang kafir, dia adalah syurga. Dunia ni syurga mereka. Sebab itu mereka boleh buat apa saja mereka suka. Mereka nak rasuah, mereka nak makan benda haram, mereka nak buat ikut suka hati mereka, mereka nak berzina, nak buat apa pun tak ada. Tak ada orang boleh halang. Sebab mereka syurga untuk mereka.
Jadi malanglah kalau kita orang Islam, kita jadikan dunia ini sebagai syurga kita. Itu yang jadi sebahagian orang dia tak fikir dah halal haram. Asal dia nak dapat duit, dibuatlah apa sahaja pun. Ha? Ha? Tak kira lah halal haram. Na'udzubillah min dzalik. Ha? Join MLM pun tak apa. Ha? Walaupun syarikat tu jelas-jelas syarikat yang kita kata yang ada syubhat, yang ada perkara-perkara yang melibatkan perkara-perkara yang haram. Tak apa, yang penting dapat duit. Tak ada rasa takut ke Allah. Terima rasuah, tak apalah, yang penting dapat apa? Duit lebih. Duit, dia kata duit kopi. Duit kopi dihalalkan rasuah tu dengan istilah duit kopi. Tidak, perkara yang haram tetap haram. Perkara yang dibenci oleh Allah, yang dilaknat oleh Allah tetap dilaknat. Sebab itu kita kena berhati-hati. Jangan kita jadikan dunia ni macam syurga kita. Macam orang kafir, dia tak ada halal haram, dia lantak, dia ikut suka hati dia. Sebab itu kita kena faham. Sebab itu Imam Ibn Qayyim kata, bila kita, yang pertama tadi, bila kita rasa bersungguh-sungguh dalam muhasabah diri ni, kita bersungguh-sungguh, maka dia akan makin memudahkan kita untuk hisab pada akhirat kelak. Kalau kita mengabaikan muhasabah diri ni, maka di akhirat nanti kita akan susah. Itu maksud dia. Biarlah kita susah dulu kan. Biar kita susah dulu. Baik. Yang kedua, kita kena yakin apa? Keuntungan yang kita akan dapat. Masuk syurga dan melihat wajah Allah. Dan kerugian yang terpaksa kita tanggung. Masuk neraka dan terhijab daripada melihat wajah Allah. Wal'iyadzubillah. Yang tu yang akan membantu proses muhasabah diri. Baik. Kemudian kata Imam Ibn Qayyim lagi, فَحَقٌ عَلَى الْحَازِمِ الْمُؤْمِنِ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ الْمُؤْمِنِ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ألا يغفل عن محاسبة نفسه وتضييق عليها في حركاتها وسكناتها وسكناتها وخطراتها وخطواتها فكل نفس من أنفاس العمر جوهرة نفيسة لا خطر لها يمكن أن يشترى به كنز من الكنوز لا يتناهى نعيمه أبد الآباد فإضاعة هذه الأنفاس أو اشتراء صاحبها بها ما يجلب هلاكه خسران عظيم لا يسمح بمثله إلا أجهل الناس وأحمقهم وأقلهم عقلا وإنما يظهر له حقيقة هذا الخسران يوم التغابن يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. Baik. Kemudian kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, orang yang benar-benar yakin dan beriman kepada Allah dan hari akhirat, dia tidak boleh sesekali melengahkan dan juga mengabaikan proses amalan muhasabah diri sendiri dan mengawal setiap gerak-geri dan tindak tanduknya, diamnya, ayunan tangannya, langkah kakinya, semua dia muhasabah. Kerana apa? Kerana setiap hembusan nafas dalam hidupnya merupakan permata yang tak ternilai harganya. Ibarat macam permata, setiap nikmat yang Allah Ta'ala bagi dekat kita, even hembusan, walaupun hembusan nafas, ianya ibarat permata yang tak ternilai. Tak boleh kita nak bayar balik kalau kita dah hilang. Tak boleh kita nak membeli simpanan kebahagiaan ni kalau kita kata yang tidak habis lama-lamanya. Maksudnya tak boleh kita nak apa, dengan nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala bagi ni, kita tak boleh nak beli simpanan untuk kita nak membahagiakan diri kita selama-lamanya. Bila kita dah hilang benda tu, habis. Bila Allah tarik nyawa kita, kita dah tak boleh kembali untuk beramal. Bila Allah Ta'ala dah ambil kita, Allah tarik cabut nyawa kita, bila datang sakarat, bila nyawa kita dicabut oleh malaikat maut, kita dah tak boleh minta. Kita tak boleh minta dekat Allah, ya Allah bagi balik nyawa aku, tadi aku nak beramal balik, aku tak banyak amalan. Ya Allah bagi balik nyawa aku. Ya Allah bagilah malaikat maut, bagilah balik nyawa aku ni supaya aku boleh muhasabah diri balik ke. Tak boleh dah. Sebab itu kita kata diibaratkan oleh Imam Ibn Qayyim, setiap nafas kita ni sangat bernilai.
So jangan kita sia-siakan. Kalau sampai Imam Ibn Qayyim buat ibarat macam kita kata macam permata yang berharga. Jauharatun dia kata apa? Dia kata jauharatun nafisah. Macam cuba bayangkan setiap nafas yang keluar daripada mulut dan juga hidung kita ni, yang kita sedut dan yang kita keluarkan, kita ibaratkan macam permata yang bernilai. Sebab apa? Sebab kalau dah hilang, kita tak boleh tebus dah. Tak boleh tebus dengan apa-apa. So, macam itulah ibaratnya kalau kita melalaikan proses, kita kata apa? Muhasabah diri. Kita akan, kalau kita lalai dan leka, maka kita tak boleh kembalikan balik. Sebab itu kata Imam Ibn Qayyim, mensia-siakan nafas-nafas ini. Kita mensia-siakan nafas-nafas yang Allah Ta'ala bagi, nikmat nafas. Atau menggunakannya untuk membeli hal-hal yang boleh membinasakan seseorang. Merupakan kerugian yang sangat besar, yang tak boleh diterima oleh orang yang paling bodoh dan paling dungu dan tak berakal sekalipun. Maksudnya orang yang paling bodoh, orang yang paling tak berakal pun boleh tahu benda ni. Maksudnya kalau dia dah hilang modal, dia tak boleh ambil balik. Orang yang paling bodoh pun tahu. Apatah lagi orang yang berakal. Kan? Tetapi hakikat kerugian ini hanya akan diketahui secara nyata pada hari apa? Pada hari tarabun, fi yaumit tarabun. Hari yang dinampakkan, Allah Ta'ala akan nampakkan segala kesalahan-kesalahan, segala dosa-dosa, amalan-amalan kita. Yauma tublas sarair, yang akan dibongkar, disingkap segala rahsia-rahsia kita. Na'udzubillah min dzalik. Pada hari ketika tiap-tiap diri akan mendapat segala kebaikan yang dihadapkan di mukanya. Begitu juga kejahatan yang telah dilakukannya. Dan dia ingin kalau kiranya antara dia dengan hari itu ada masa yang jauh. Dia teringin untuk ada lagi gap supaya dijauhkan dirinya daripada amalan-amalan tersebut. Itu yang dimaksudkan dengan yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'idah. Hari yang akan didatangkan kepadanya, dibentangkan kepadanya segala amalannya, sama ada baik ataupun amalan yang buruk. Dan amalan yang buruk tu dia rasa macam kalau boleh nak ada gap lagi supaya dijauhkan daripada dia melihat amalan yang buruk dia. Maksudnya hari penyesalan. Baik. Jadi itu kita kata antara yang disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Baik, kemudian kita nak tengok fasal yang berikutnya. Fasal yang berikutnya iaitulah faslun, kata Imam Ibn Qayyim, wa muhasabatun nafsi naw'an, naw'u qabli al-amal wa naw'u ba'dahu. Baik, muhasabah diri ni, muhasabah jiwa kita, muhasabah diri kita ini ada dua jenis. Yang pertama, jenis sebelum melakukan amalan. Yang kedua, selepas kita melakukan amalan. فأما النوع الأول فهو أن يقف عند أول همته وإرادته ولا يبادر بالعمل حتى يتبين له رجحانه على تركه. Baik. Jenis yang pertama. Jenis yang pertama iaitulah sebelum kita melakukan sesuatu perkara. Itulah hendaklah seseorang itu dia berhenti dulu. Ketika dia pertama kali dia ada keinginan untuk melakukan sesuatu. Maksudnya ada kata sini awwalu himmatihi wa iradatihi. Awal kita berkeinginan nak buat sesuatu. Detik yang pertama nak kehendak yang kita nak buat ataupun sesuatu yang kita berkeinginan nak buat. Maka waktu tu kita kena berhenti dulu. Tak langsung kita buat. Tidak langsung kita melaksanakan perbuatan, tergesa-gesa buat, kecuali setelah kita yakin bahawasanya melaksanakan amalan itu, melakukan amalan tersebut lebih baik daripada meninggalkannya. Ini awal muhasabah. Contohnya apa? Contohnya, Ana bagi contoh yang mudah. Sebelum kita nak cakap sesuatu, maka
kita ada niat kan, kita ada niat dan ada keinginan nak cakap sesuatu. Kita fikir dulu. Macam itulah. Muhasabah. Okey, stop dulu. Berhenti dulu. Jangan lagi. Jangan tergesa-gesa. Okey, tengok dulu. Ataupun kita bagi contoh yang mudah. Nak share lah, kita kata nak share berita. Macam tu lah contoh mudah. Orang sekarang ni dia mudah share apa? Fake news. Dia, asal orang forward dia nak laju je tangan dia tu nak forward juga. Siap dia tambah-tambah lagi ataupun dia nak tokok tambah lagi. Dia laju. Sebelum dia pastikan dulu sahih atau tak berita tu. Sebelum dia nak tekan butang share ke, butang forward ke, dia fikir dulu. Berhenti dulu. Tanya dulu. Betul ke, sahih ke, tak sahih ni. Tanya dulu. Okey. Bagus ke tak bagus kalau aku, apa kesan dia kalau aku share ni. Dia fikir. Bagus ke tak bagus. Macam tu muhasabah sebelum kita buat sesuatu. Sebelum kita nak tulis apa-apa. Nak ejek orang ke, nak troll orang ke, fikir dulu. Bagus ke, tak bagus benda ni. Aku kena buat ke, tak kena buat. So, muhasabah. Baik, itu maksudnya kita fikir. Kita dia kata Imam Ibn Qayyim di sini, wala yubadiru bil amal hatta yatabayyana lahu rajhanahu ala tarkihi. Dia tidak langsung melakukan perbuatan tersebut sehinggalah dia yakin bahawasanya melaksanakannya lebih baik daripada meninggalkannya. Kalau kita yakin perbuatan yang kita nak buat tu lebih baik berbanding kita meninggalkannya, maka buatlah. Itu first step. Baik. Kemudian Imam Ibn Qayyim bawakan perkataan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, rahimallahu 'abdan waqafa 'inda hammihi fa in kana lillah madha wa in kana li ghairihi ta'akhkhara. Subhanallah. Kata Al-Hasan Al-Basri, semoga Allah merahmati seorang hamba yang berhenti dulu ketika pertama kali berkeinginan untuk melakukan sesuatu. Bila keinginan itu kerana Allah, dia akan laksanakan. Tetapi jika kerana yang lain, maka dia akan batalkan. Ta'akhkhara maksudnya dia lambatkan, dia tak buat benda tu. Dia tinggalkan. Dia batalkan niat dia tadi. Dia batalkan keinginan dia untuk buat sesuatu. So, nampak tak? Al-Hasan Al-Basri ajar kita. Kalau kita, Al-Hasan Al-Basri doakan, semoga Allah merahmati seorang hamba yang berhenti dulu ketika pertama kali berkeinginan untuk melakukan sesuatu. Bila keinginan itu kerana Allah, dia akan laksanakan. Tetapi jika kerana yang lain, dia akan batalkan. So, tanya dulu diri kita, aku buat ni kerana Allah ke? Kerana apa? Aku share perkataan ni nak sakitkan hati orang ke? Ataupun kerana Allah? Aku tulis status ni kerana nak nasihat ke atau nak supaya orang like banyak saja ataupun supaya orang boleh kata aku ni sekian supaya orang ni puji aku sekian atau kerana apa? Atau kerana Allah? Kalau kerana Allah teruslah. Kalau kerana nak dapat like orang, kalau kerana nak dapat pujian orang, kalau kerana nak dapat perhatian manusia, aku batalkan je lah. Macam tu. Kan? Hari ni zaman apa? Zaman kita kena fikir banyak. Sebelum nak post kat media sosial, sebelum kita nak share apa-apa, sebelum kita nak cakap apa-apa. Kerana apa? Kerana Allah ataupun kerana selain Allah. Kalau selain Allah, kita berhenti. So itu dia punya cara dia yang disebutkan oleh Hasan Al-Basri. Baik. Kemudian kata Imam Ibn Qayyim, wa syaraha hadza ba'dhum faqala idza taharraka an-nafs li'amalin min al-a'mal wa hamma bihi al-'abd waqafa awwalan wa nadhara hal dhalika al-'amal maqdurun lahu am ghayr maqdur wala mustata' fa in lam yakun maqduran lam yuqdim 'alayhi wa in kana maqduran waqafa waqfatan ukhra wa nadhara hal fi'luhu khairun min tarkihi aw tarkihi khairun min fi'lihi fa in kana الثاني تركه ولم يقدم عليه وإن كان الأول وقف وقفة ثالثة ونظرها الباعث عليه إرادة وجه الله وثوابه أم إرادة الجاه والثناء والمال من المخلوق وإن كان الثاني لم يقدم عليه وإن أفضى به إلى مطلوبه لئلا تعتاد النفس الشرك
ويخف عليها العمل لغير الله فبقدر ما يخف عليه أو يخف عليها ذلك يثقل عليها العمل لله حتى يصير أثقل شيء عليها وإن كان الأول وقف وقفة أخرى ونظر هل هو معان عليه وله أعوان يساعدونه وينصرونه إذا كان العمل محتاجا إلى ذلك أم لا فإن لم يكن له أعوان أمسك عنه كما أمسك النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهاد بمكة حتى صار له شوكة وأنصار وإن وجده معانا عليه فليقدم عليه فإنه منصور ولا يفوت النجاح إلا من فوات خصلة من هذا الخصال وإلا فمع اجتماعها لا يفوته النجاح. Apa maksudnya? Ada yang mensyarahkan maksud perkataan Al-Hasan Al-Basri ini dengan spesifiknya apa maksud kita nak praktikkan perkataan Al-Hasan Al-Basri ini sebagai perkataan seorang tabi'in yang mulia yang ilmunya adalah datang daripada mishkatin nubuwah, yang datang daripada lampu dan cahaya kenabian yang merupakan golongan salafus salih. Maka kita lihat di sini yang dapat menjelaskan kepada kita apabila diri seseorang tergerak untuk melakukan sesuatu pekerjaan atau amalan, dia akan berhenti dulu dan berfikir apakah pekerjaan ataupun amalan tindak tanduk tersebut mampu dilaksanakan atau tidak. First kali kita kena fikir adakah amalan kita tu kita mampu atau tak. Mampu sini maksudnya mampu untuk kita laksanakan, mampu untuk kita menanggung risikonya ataupun tidak. So kita kena fikir juga, selain daripada memikirkan kemampuan, kita kena juga memikirkan kemampuan dari sudut natijah, dari sudut kita menanggung risiko. Itu maksudnya itu, kemampuan dari sudut istita'ah. Mampu atau tak, makdur atau tak. Pekerjaan apa yang kita nak buat, kita mampu atau tak. Macam kita kata kita nak beli something, kita mampu ke tak? Aku nak beli barang ni, mampu ke tak? Macam itulah. Nak buat sesuatu kita mampu atau tak? Mampu di sini lebih pada kemampuan dari sudut kemampuan fizikal dan kemampuan dari sudut kita nak menanggung risiko natijah daripada perbuatan tersebut. Bila tidak mampu dilaksanakan, dibatalkan. Bila kita nampak kita tak mampu nak tanggung, maka dibatalkan. Bila mampu untuk laksanakan, maka kita berhenti sekali lagi. Dia berhenti sekali lagi dan berfikir. Berfikir untuk kali kedua, maksudnya step yang berikutnya, bila dia dah fikir dia mampu, aku mampu untuk laksanakan amalan ini dan aku mampu juga untuk menghadapi risiko bila aku buat amalan ini. Maka apa? Bila dia fikir dia dah mampu, maka dia akan dia akan berfikir sekali lagi. So ada lagi berfikir. Apakah melaksanakannya lebih baik atau meninggalkannya lebih baik? Buat amalan tu lebih baik ataupun meninggalkannya. Ataupun meninggalkannya lebih baik daripada melaksanakan. Bila alternatif kedua yang lebih baik, maka dia membatalkan. Maksudnya kalau dia tinggalkan lebih baik, maka dia kata, lebih baik aku tinggalkan. Contohlah, nak bagi contoh selalunya kita. Orang nak berdebat contoh. Ahli batil nak berdebat dengan kita. Kita mampu untuk berdebat, tetapi kita fikir 2-3 kali. Kita fikir, apa? Aku mampu tak nak menanggung kalau mereka ni tak faham apa yang aku cakap? Sebab mereka ni jahil. Aku mampu tak menanggung kalau mereka ni maki hamun aku? Disebabkan mereka tak faham, mereka kalah debat ke, mereka kalah hujah ke. So lebih baik aku tinggalkan. Kemudian kita pun fikir hadis-hadis Nabi pun banyak melarang kita untuk berdebat. Lebih baik aku tinggalkan. So nampak? Macam itulah kan? Macam itulah perumpamaannya. Orang ahli batin kan selalu dia nak ajak kita berdebat, nak ajak kita bergaduh, nak ajak kita macam-macam. Tapi kita fikir 2-3 kali, adakah munasabah benda tu? Adakah berbaloi benda tu? Maksudnya kita fikir 2-3 kali. Sebab lebih baik kita meninggalkannya. Walaupun kita di pihak yang benar. Buat apa kita nak berdebat dengan mereka? Sedangkan mereka jelas-jelas menolak ayat Al-Quran. Mereka jelas-jelas tidak mengikut metodologi ahli ilmu. Buat apa kita nak berdebat? So kita tinggalkan mereka. Itu contoh, contoh practically. Sama juga kita dah tahu kebenaran. Kita nak sampaikan kepada orang. Dan kita tengok, orang tu, misalnya keluarga kita, kawan kita, mereka dah tak boleh terima kebenaran. Mereka dah taksub contohnya.
Wal'iyadzubillah. Ataupun mereka dah tak boleh terima sebab mereka dah chop kita, mereka dah label kita. So kita timbang. Kalau aku sampaikan juga, mereka tak akan terima. Kalau aku sampaikan juga, mereka akan hina aku, aku tak boleh tangguh. Mereka akan marah aku, mereka akan pulau aku tak boleh tangguh. Lebih baik aku. Macam itulah maksudnya dia tengok. Dia tengok kemampuan. Mampu atau tak. Kemudian dia tengok apakah yang lebih baik. Adakah aku teruskan ataupun aku stop? Mana yang lebih baik? Lebih baik aku tinggalkan. Sebab tak guna orang-orang ni kalau aku bersyarah 20 jam sekalipun, mereka dah tak boleh terima sebab mereka dah cop aku sesat. Contoh. Mereka dah kata aku macam ni. So buat apa aku nak bersyarah depan dia orang? Dia orang dah cakap macam-macam dekat aku. Lebih baik aku tinggalkan. Itu contoh. Nampak? Maksudnya ada perkara-perkara lah. Kiaskan dengan benda-benda yang lain lah. Maksudnya bukan setakat kita kata itu contoh saja. Maksudnya dalam setiap amalan kita kena timbang dengan syariat. Adakah benda itu lebih baik atau tidak kita tinggalkan ataupun kita tinggalkan lebih baik ataupun kita teruskan melakukannya. Baik. Kemudian kata Imam Ibn Qayyim, tetapi bila alternatif pertama yang lebih baik, maka dia berhenti lagi dan berfikir apakah niat di dalamnya adalah untuk mencari redha dan pahala dari Allah atau untuk memperolehi penghormatan, pujian dan kekayaan dari manusia. Kalau dia nampak benda tu perlu untuk aku berdebat, katakan tadi, perlu untuk aku jelaskan, dia kena berhenti sekali lagi. So kena muhasabah lagi. Apakah niat aku ni kerana nak dapat sokongan orang, nak dapat pujian orang ataupun nak dapat harta benda orang, nak dapatkan populariti, kekayaan, pengaruh ataupun kerana Allah. So dia tengok, dia muhasabah lagi. Nampak? Contohlah kata kita nak pergi sedekah. Sekarang ni PKP. So sepatutnya kita, Allah Ta'ala perintahkan kita, kalau nak berdakwah, kena berdakwah dengan hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Al hikmah maksudnya antaranya sunnah, dan al hikmah juga meletakkan sesuatu pada tempatnya. Bila kita nak buat amalan, kita nak sedekah, sedekahlah pada saluran yang betul, dengan cara yang betul. Jangan kita mencari masalah, kan? Maksudnya kita nak sedekah, kita tengah PKP ni tak boleh rentah daerah, mintalah kebenaran, kan? Janganlah kita lawan, maksudnya kita tak mau ikut saluran yang betul. Jangan buat fitnah kepada orang lain. Jangan kita menimbulkan syakwa sangka, keraguan masyarakat kepada pihak-pihak tertentu, pihak-pihak yang sudah lama dalam dakwah mereka, pihak-pihak yang berwajib dan sebagainya. Walaupun mereka ada kekurangan, tapi jangan kita mendatangkan masalah dengan kita menimbulkan keraguan masyarakat kepada pihak-pihak tertentu, pihak zakat, pihak agama, jabatan agama. Walaupun mereka ada kekurangan, kita tak nafi kerana mereka manusia. Tetapi janganlah kita menimbulkan keraguan, menimbulkan syakwa sangka, dan membangkitkan emosi manusia untuk melawan sistem ataupun untuk bergaduh lagi. Maka maksudnya itu sebab kena hikmah tu. Maksudnya walaupun kita ada niat yang baik, tak cukup semata-mata niat yang baik. Nak tolong orang, nak bagi bantuan apa semua, kena ikut saluran. Waktu tu, sebab tu penting muhasabah tu. Adakah kita buat tu kerana kita nak dapat pujian orang ramai, nak dapat pujian netizen, pujian masyarakat umum, ataupun kita kerana Allah? Kalau kita kerana Allah, kita tinggalkan benda tu dan kita buat apa yang kita mampu. Apa salahnya kita bersedekah dengan tidak membesar-besarkan? Sekali-sekala kalau kita dah diamanahkan untuk menyampaikan amanah orang, ialah kita bagi tahu. Tetapi apa salahnya kita kalau kita nak sedekah, kita tak bagi tahu ke orang, untuk mengelakkan diri kita daripada ujub, terpedaya, ightirar dengan diri kita, dengan amalan kita. Sebab itu penting muhasabah ni. Muhasabah ni bukan setakat kita nak buat amalan tu, lepas amalan tu kita muhasabah. Tak, sebelum kita nak buat amalan tu kena muhasabah dulu. Sebab itu kita tengok, kebanyakan orang dia bila dia nampak muhasabah ni tak penting, ataupun dia tak pernah nak muhasabah diri. Sebab aku nak buat amalan, aku nak buat, nak tolong orang, tapi dia tak muhasabah diri. Apa dia punya akibat? Jadi kita kena faham tu. Sebab tu kalau kita tengok balik, kalau dia dah nampak lebih baik dia buat sesuatu yang pertama tadi, dia lebih banyak maslahatnya, maka dia fikir lagi.
Adakah dia buat tu untuk mencari redha manusia ataupun mencari redha Allah? Bila jawapannya adalah yang kedua, maka dia tak akan jadi untuk melaksanakannya. Kalau dia rasa macam berat ni, aku macam lebih macam nak cari keredaan manusia ni, lebih nakkan sokongan orang, nak lebihkan pada orang memuji aku ni, baik aku tinggalkan. Nampak? Dia tak sikit pun tak ada rasa was-was, syak wasangka dia akan tinggalkan. Kalau dia buat tu kerana manusia, dia akan tinggal. Tapi kalau dia yakin dia buat tu kerana Allah, dia akan teruskan. Nampak? Baik. Walaupun hal itu boleh mengantarkannya kepada apa yang dicarinya agar jiwanya tidak terbiasa dengan kesyirikan. Itu penting tu. Sebab apa? Walaupun benda tu kita kata dia mampu untuk sampaikan kepada perkara yang baik, tetapi supaya dia tidak akan terbiasa dengan, dia kata sini, Imam kata tadi, wa in afdha bihi ila matlubihi. Walaupun perkara yang dia fikir dia kena tinggalkan tadi dapat menyampaikan dia kepada kebaikan, tetapi dia tinggalkan juga kerana dia takut boleh membawa kepada sesuatu yang dilakukan bukan kerana Allah, selain Allah. Kata Imam Ibn, kenapa kita kena tinggalkan? Li'alla ta'tadun nafs asyirk. Supaya jiwa kita ni tak terbiasa dengan syirik. Syirik ni apa? Syirik ni syirik al-khafi, iaitulah syirik yang berkait dengan riak, berkait dengan melakukan amalan untuk mendapat pujian manusia, sum'ah, ujub dan sebagainya. Syirik khafi. Supaya kita tak bergantung dengan pujian manusia, kita tak terasa kalau manusia puji, kita seronok. Kalau mereka kecam, kita rasa sedih. Itu syirik dia tu. Syirik kat situ maksudnya kita nak harapkan pujian manusia. Nampak? Wa yakhifa alaihi al-amal li ghairillah. Supaya kita juga akan, kata Imam Ibn Qayyim di sini, dan tidak mudah untuk melaksanakan amalan untuk bertujuan selain Allah. Sebab semakin ringan dia melaksanakan amalan semacam itu, semakin beratlah dia melaksanakan untuk tujuan mencari keredaan Allah. Bahkan boleh menjadi sesuatu yang paling berat untuk dilaksanakan. Baik. Maksudnya bila dia dah terbiasa dengan buat amalan nak kena orang puji, susah. Benda tu yang akan membawa dia kepada kesyirikan. Sebab dia dah terbiasa nak buat amalan nak tunjuk ke orang. Sebab dia tak pernah terbiasa untuk sembunyikan amalan. Setiap kali buat amalan nak kena bagi tahu dekat orang. Setiap kali. Itu yang menyebabkan akhir sekali dia tak terbiasa dengan amalan untuk sembunyikan amalan dia. Sebab itu kata ulama salaf, kita ni jangan jadikan seluruh amalan solah kita ni untuk manusia. Maksudnya jangan kita jadikan seluruh amalan solah kita ni bahagian iaitu berkongsi antara Allah dengan manusia. Ada amalan yang ada amalan yang mungkin kita akan ada perkongsian dari sudut kita menzahirkan amalan tu. Ada sedikit perkongsian, bukan maksudnya bukan kerana Allah, tapi bukan maksud itu kalau berlaku macam tu syirik lah. Asal tu kita dah salah niat awal tu pun dah syirik lah kita kata. Tapi nak bagi tahu macam contoh sedekah tadi. Sedekah Allah izinkan untuk kita menzahirkan sedekah pada situasi yang tertentu. Dan Allah juga perintahkan kita untuk menyembunyikan sedekah. Kalau semua amalan kita asyik zahirkan je, kat mana amalan ikhlas yang kita nak bertemu dengan Allah, yang kita nak siapkan dan kita nak bawa untuk bertemu dengan Allah nanti kalau semua amalan kita cerita kat orang. Semua amalan kita cerita kat orang. Mana yang ikhlas? Betul-betul pure, betul-betul murni untuk Allah. Bayangkan hari-hari kita cerita kat orang, saya buat macam ni, saya buat macam ni, saya buat macam tu, saya buat macam ni, hari ni saya buat macam ni, esok saya buat macam ni. Mana amalan yang kita nak simpan untuk kita dengan Allah? Sebab itu kata Imam Ibn Qayyim. Imam Ibn Qayyim tengok, dalam dia punya kefahaman, ulama salaf, ulama yang mengikut manhaj salaf, dia orang dalam. Dia orang bukan surface, dia orang betul-betul dalam. Sebab tu kenapa kita kena tengok bimbingan dia orang. Bila dia orang cakap tu betul. Bila kita dah biasa amalan nak cerita kat orang, sikit-sikit cerita kat orang, sikit-sikit upload, sikit-sikit update status. Saya buat hari ni macam ni, saya buat amalan macam ni. Kat mana amalan yang antara kita dengan Allah? Sampai tahap ada yang cerita dia bangkit malam.
Saya semalam bangkit malam. Saya bertahajud kepada Allah. Saya mengangkat tangan saya. Saya menangis di hadapan Allah. Tu pun nak cerita. Mana amalan yang ikhlas? Sampai ada yang buat live tahajud seorang-seorang. Pasang kamera, buat live tahajud, berdoa. Mana amalan yang kau simpan untuk Allah? Mana amalan yang ikhlas untuk Allah? Kalau semua amalan kita cerita ke orang, jauh daripada petunjuk salaf, jauh daripada Al-Quran dan Sunnah. Sebab itu bukan semua amalan kita boleh cerita. Even termasuk kalau sedekah sekalipun, sedekah tu semua sedekah kita duk cerita. Mana sedekah yang kita ikhlas? Itu media sosial, media yang ada sekarang ni tak membantu untuk kita. Ya, mungkin orang akan kata untuk galakkan orang lain tu. Ya, memang. Buat apa yang diizinkan. Tapi janganlah sampai tahap menyebabkan orang lain menganggap orang lain tak betul. Kemudian orang lain menganggap kita saja yang kita menganggap kita terpedaya dengan diri kita. Seakan-akan kita saja yang buat kerja. Sampai mendatangkan waham dan mendatangkan kekeliruan orang. Seakan-akan macam orang lain tak buat, kita saja buat. Sebab tu kita kena fikir. Kita kena muhasabah. Bila kita buat benda something tu, kita kena muhasabah detail. Seakan-akan macam kita je buat. Lepas tu orang mula apa? Orang disebabkan oleh kita punya tindakan, orang menganggap orang lain tak buat. Mula menyalahkan, oh ni tengok ni, menteri tak buat kerja, kerajaan tak buat kerja, orang ni tak buat kerja, orang tu tak buat kerja. Lah kita je seorang buat kerja. Itu sebenarnya perangkap dan talbis iblis terhadap orang yang melakukan amalan. Sangat-sangat licik. Sangat-sangat halus. Kadang-kadang kita tak perasan. Kan macam dulu ada orang petikai, dia kata, ustaz-ustaz ni apa? Duk mengajar saja, mengajar kitab je, pergilah turun. Pergi dakwah dekat tempat orang asli. Kan? Asyik mengajar je. Kan? Dia pasal dia buatlah benda tu, dia pergi. Kemudian dia mempelekehkan kerja orang lain. Dalam Islam, kita tak diperintahkan untuk buat amalan, kemudian kita banding-bandingkan dengan amalan orang lain. Kita itu membanding-bandingkan dengan amalan. Seakan-akan menganggap maksudnya amalan kita ni dah confirm diterima. Qul kullun ya'malu ala syakilatihi farabbuka huwa a'lamu biman ahda sabila wa rabbuka a'lamu biman huwa ahda sabila. Katakan wahai Muhammad, qul kullun ya'malu ala syakilatihi. Setiap orang dia akan beramal mengikut apa yang Allah mudahkan untuk dia. Kita tak boleh paksa orang. Farabbuka wa rabbuka huwa a'lamu biman ahda sabila. Dan Allah lebih mengetahui siapa yang lebih mendapat petunjuk dan jalan yang lebih mendapat petunjuk dalam amalan dan perbuatan. Tak payah kita bila beramal, buat kerja kita, jangan kita condemn kerja orang lain. Jangan kita bertikaikan kerja orang lain. Kalau kita mampu nak masuk ke kampung orang asli, silakan. Tapi jangan kita mempertikaikan orang yang mengajar di bandar. Kita boleh saja nak sebut. Sebenarnya, kalau kita buka dalam Al-Quran, Nabi-Nabi dan Rasul diutuskan kepada penduduk bandar. Dia tak diutuskan kepada penduduk pedalaman atau penduduk kampung pedalaman. Tak. Sangat banyak ayat. Ada lebih kurang 2 atau 3 ayat yang jelaskan. Contohnya dalam surah Yusuf. Allah Ta'ala sebut apa? Contohnya dalam surah Yusuf Allah kata, dalam ayat 109 kan. Ni ada syubhat. Sebab orang ada syubhat ni. Orang syubhat ni dia sentiasa akan datang. Bila, ialah kita pun tak petikai kan. Orang yang nak pergi masuk ke kampung orang asli, nak bagi bantuan ke, nak berdakwah ke, silakan. Sebab tu kita ikut kemampuan masing-masing. Ikut kapasiti dan kemampuan masing-masing. Fattaqullaha mastata'tum. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tetapi bila start mempertikaikan amalan orang lain, seakan-akan dia saja yang buat kerja dakwah, orang lain tak buat. Dia saja yang beramal, orang lain tak buat. Ini bahaya. Ini perangkap iblis, perangkap syaitan. Tipu daya syaitan. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى.
Dan kami tidak utuskan sebelummu wahai Muhammad, melainkan lelaki-lelaki yang kami wahyukan, yakni rasul-rasul yang kami wahyukan kepada mereka di kalangan ahli al-qura. Apa maksud ahli al-qura? Iaitulah mereka yang berada dan menetap di bandar. Ahlul qura ni maksudnya mereka yang duduk di Madinah, mereka yang duduk di qaryah. Qaryah bukan kampung. Qaryah jangan kita faham kampung pedalaman. Qaryah ni lawan kepada al-badiyah. Ahlul qura jamak kepada qaryah, maksudnya merujuk kepada orang yang menetap di bandar. Kita pun tak adalah sampai kita nak bangga-bangga duduk kat bandar ni kan. Kita mengajar kat bandar, tapi nak bagi tahu itulah asal para nabi dan rasul diutuskan di bandar-bandar. Sebab dakwah di bandar ni lebih mencabar. Dakwah di bandar ni lebih mencabar berbanding di kampung pedalaman. Sebab itu rasul-rasul diutuskan di bandar, bukan di pedalaman. Buka kitab-kitab tafsir pada ayat ni akan sebut benda sama. Sebab apa? Sebab satu lagi dakwah ni kita kena faham, kalau bandar tu rosak, pedalaman pun akan rosak. Sebab pedalaman, kampung pedalaman ni akan ikut bandar. Dia bukan bandar akan ikut pedalaman. Bandar center, pusat pentadbiran, pusat kita kata pusat pentadbiran kan. Maksudnya pusat segala-galanya berpusat di bandar. Dan orang pedalaman pun akan datang ke bandar. Bukan orang bandar akan pergi ke pedalaman. Jangan kita terbalikkan asas. Sebab itu Nabi-Nabi dan Rasul diutuskan di bandar. Nabi Muhammad SAW bukan diutuskan di Badiah, di perkampungan. Nabi diutuskan di Mekah. Bandar, Mekah tu bandar. Center. Ummul Qura. Kenapa? Kerana cabaran dakwah para Nabi ni lebih dahsyat, lebih hebat. Kerana mereka nak ubah masyarakat yang ada tamadun, masyarakat yang ada ilmu, yang ada ego dia sendiri. Kalau pergi dekat pedalaman, semua orang boleh pergi. Sebab itu Nabi-Nabi tak diutuskan di pedalaman. Yang ni fakta. Jangan kita ikut emosi. Sebab dia ada dulu orang duk sembang kata ustaz-ustaz yang mengajar kat bandar ni, ni nak cari duit je ni, nak makan gaji je ni. Dia boleh hukum orang lain dengan macam tu. Siapa buat kaedah? Dia kata siapa yang pergi dakwah kat orang asli dia lebih baik. Siapa buat kaedah ni? Sedangkan bercanggah dengan fakta Al-Quran. Kalau kamu nak pergi berdakwah dekat orang asli, silakan. Tetapi jangan mempelekehkan orang yang ada tanggungjawab dia. Orang yang ada tanggungjawab yang besar. Nak mengubah maksudnya orang, sebab tu ulama bahaskan dari satu sudut lagi, orang bandar ni dia ada kesantunan, lebih kita kata lebih dari sudut mereka punya kebarangkalian untuk menerima dakwah tu lebih besar sebab mereka ada ilmu, mereka terdedah dengan fakta dan juga ilmu. Berbeza dengan orang yang berada di pedalaman. Pedalaman ni kebiasaannya mereka agak keras. Mereka akan mempertahankan ajaran nenek moyang itu lebih dahsyat. Dari sudut kesantunan, mereka kurang. Kelembutan pun lebih daripada orang yang berada di bandar. Dari sudut mereka boleh terima. Tapi sebab orang pakai emosi. Dia pakai style emosi. Dia kata, kalau kena masuk, dakwah je mesti kena masuk pedalaman. Tak semestinya. Bahkan tugas dan tanggungjawab yang paling utama adalah untuk membetulkan pegangan akidah, pegangan agama orang yang berada di bandar. Inilah tugas para Nabi dan Rasul. Fakta yang kita tak boleh tolak. Nabi-Nabi dan Rasul hanya utuskan utusan-utusan mereka ke pedalaman. Nabi tak pernah pergi dekat pedalaman untuk berdakwah. Nabi hanya pergi untuk berjihad dan sebagainya. Nabi singgah, tetapi bila utusan Nabi hantarkan. Fakta sirah, fakta sejarah kita kena akui. Sebab tu bila orang cakap dengan emosi ni, dia macam tu lah. Dia tak nampak dah fakta. Yang itu masalahnya bila kita terpedaya dengan amalan kita. Kita pun bila kita mengajarkan online ke apa kan, orang tak nampak kesusahan. Kita bukan nak cerita kesusahan kita. Kita buat apa yang kita mampu. Kan? Dia kata, ini mudahlah saya mengajar online. Mudah, tak ada cabaran apa semua. Siapa kata? Cuma orang yang mengajar online ni dia tak mau cerita lah apa masalah dia, apa dia kena buat apa semua. Buat apa kita nak cerita? Kalau semua benda kita nak cerita kat orang, habis tu kita kata tadi.
Amalan kita ni, kita kena didik kita ni ikhlas. Didik kita tak payah nak cerita dekat orang apa masalah kita. Kita nak cerita kat siapa? Mengadu dekat Allah Ta'ala. Susah kita ke apa benda ke, mengadu depan Allah Ta'ala. Bangkit 1/3 malam, bangkit. Merayu. Mengadu dekat Allah. Jangan kita duk cerita dekat orang, saya susah lah. Saya susah. Kalau kita terbiasa dah duk cerita kat orang, cerita masalah kita. Itu yang Imam Ibn Qayyim kata tu. Takut kita akan terbiasa dengan kesyirikan. Apa maksud kesyirikan? Maksudnya akhir sekali kita akan bergantung dengan orang. Itu maksud kesyirikan. Kita dah tak ada tawakal kita kepada Allah. Kalau semua benda kita nak cerita masalah kita dekat orang, tak ada langsung kita simpan. Amalan tu semua kita nak cerita kat orang. Habis lah. Habis. Tak ada dah. Apa yang kita nak serahkan untuk Allah. Baik. Jadi kata Imam Ibn Qayyim lagi, sebab itulah apa? Kata Imam Ibn Qayyim lagi di sini, wa in kana al-awwal waqafa wa nadhar hal huwa mu'an عليه ولو أعوان شيء وينشره إذا كان العالم محتاجا إلى ذلك أم لا فإن لم يكن له أعوان أمسك عنه كما أمسك النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهاد بمكة حتى صار له شوكة وأنصار. Baik. Jadi sama juga kita tengok dari sudut amalan yang kita nak buat. Amalan yang kita nak buat, maksudnya kita kena tengok dari sudut adakah pembantu yang dapat membantu kita dalam amalan tersebut. Sarana yang dapat membantu, medium dapat membantu. Kalau ada, maka kita lakukan. Kalau tak ada, maka kita tunda amalan kita. Kita tunda. Kita tangguhkan. Sebagaimana Nabi SAW menangguhkan jihad di Mekah. Ketika kita kata Nabi SAW tidak ada pendokong, tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan. So Nabi berhijrah ke Madinah. So Nabi SAW sabar. Nabi SAW tak tergesa-gesa. So Nabi ajarkan kepada kita bila buat amalan kita kena lihat. Sama juga dalam dakwah. Dakwah bukan kita boleh ikut teradap, kita tak ada strategi, kita menghentam kromo. Sebab tu kita kadang-kadang kita tengok macam apa yang berlaku baru-baru ni yang menyebabkan orang bising. Bila menyebabkan seorang pendakwah yang masuk ke tempat pedalaman, memberi bantuan dan sebagainya, lalu menyebabkan berlakunya polemik antara pihak berkuasa dan sebagainya. Baik, kita bukan nak bincang dari sudut emosi, engkau sokong siapa, siapa yang nak buat amalan. Kita kata beramallah mengikut sunnah Nabi, beramallah dengan ikhlas dan mengikut sunnah Nabi, mengikut usul. Nak berdakwah mesti kena ada usul dia, mesti kena faham, mesti kena ada strategi, ada wasilah, kena faham dakwah ni. Bukan ikut teradap asal nak berdakwah kita terus terjun. Tak. Kadang-kadang anda tengok kita kalah dengan orang Kristian, missionaries. Dia orang lebih ada strategi berbanding kita. Ni maaf mana cakap. Orang Islam kita ni, maksud bila kita tengok apa yang berlaku baru-baru ni, kita nampak dah betapa kita ni agak jauh daripada strategi dan kita macam agak gelojoh dan kita tak tahu. Mungkinlah ada orang cucuk dan sebagainya. Ana bagi tahu dengan terus terang. Orang-orang Kristian mereka dakwah. Missionaries dia orang ada pengkalan data. Dia orang takkan ada, kita kata, kerja tugas tanggungjawab tu takkan bertindih. So dia orang dah ada strategi dia orang. Kalau kita buka dalam projek-projek dia orang kan, Joshua projek dan macam-macam projek seluruh dunia, projek missionaries ni, kita kata kristianisasi. So mereka ada pengkalan data yang mereka himpunkan seluruh data-data berkenaan dengan gereja yang ada, berkenaan dengan populasi masyarakat dan juga sumber-sumber resources dan sebagainya. Mereka ada pangkalan mereka. Bahkan kita boleh akses benda tu. Kalau kita tengok laman web mereka sangat-sangat detail dan sangat tersusun. Sama ada evangelis ke apa benda ke, pendakwah mereka missionaries ni, kita tengok mereka tersusun dan mereka memang kita kata bukan macam kita ni duduk bergaduh lagi dengan pejabat agama, duduk siapa lagi betul, siapa lagi. Kemudian musuh-musuh pun masuk, cucuk. Tak cerdik. Kita asal orang sokong kita je, kita pun masuk. Tak tahu itu perangkap musuh. Jadi masalah. Sebab tu dakwah, dia ada seni dia.
kita kata dia ada strategi dia. Dan ini bukanlah nak kata orang yang ni, tapi kita boleh rujuk orang-orang yang lama dalam bidang dakwah walaupun mereka tak ambil belajar secara formal bidang dakwah. Maksudnya kita ada banyak kita punya yayasan dakwah, even kita kata persatuan-persatuan dakwah, pergerakan-pergerakan dakwah dan sebagainya. Mereka ada pengalaman yang kita kena akui. Sebab tu kita tak bolehlah semua benda kita nak kena kita kena buat dengan sembrono, dengan gelojoh. Sebab kita risau benda tu akan jadi backfire pada Islam. Dia akan memberi kerugian pula pada kita dan akan membuka ruang-ruang musuh Islam untuk tahu kelemahan kita. So hari ini kita dah bagi satu buka kelemahan yang terang-terangan pada orang Kristian, orang misionaris Kristian. Kita ni lemah dari sudut dari sudut strategi. So kita tak ada strategi. Kita main tam kromo, kemudian bergaduh dengan pejabat agama macam-macam, berlaku kita kata maksudnya berlaku salah faham dan sebagainya, maksudnya tak tersusun. Apa pun kita kata bukan kita nak bagi tahu, kita nak kata kita sokong orang ni ke tak sokong orang ni ke, ustaz ni bias ke apa benda ke, bukan. Kita nak bagi tahu hakikat. So kita tak kira siapa saja yang buat yang tak betul, kita kena cakap tak betul lah. Niat dia kita tak diperintahkan untuk persoalkan niat orang. Memang semua orang niat baik. Tapi cara tu. Sebab tu nak sebut sini, berapa banyak benda yang kita salah bila kita tak ada muhasabah tadi. Muhasabah tu kita hanya nampak selepas amalan. Sedangkan sebelum kita buat tu kita kena muhasabah dulu. Sebelum kita nak buat something tu kita kena muhasabah dulu. Lebih-lebih lagi lah pendakwah. Pendakwah ni dia kena faham lah apa yang kebiasaan masyarakat, apa yang menjadi sistem yang ada, peraturan-peraturan yang ada. Dia kena faham, dia kena raikan. Sebagaimana Nabi SAW raikan. So Nabi SAW bila tulis surat, Nabi SAW siapkan chalk. So Nabi SAW akan sebut gelaran yang ada pada setiap pemimpin, setiap raja tu. Nabi akan sebut ila azimir Rum. Nabi SAW maksudnya study, research. So Nabi akan tanya Abu Bakar, dia pun ni daripada kabilah mana? So Nabi SAW sendiri dah ajar kita research. Nabi SAW perintahkan sahabat, tulis nama-nama orang Islam yang masuk Islam. Catat. Ada pengkalan data. Bukan macam kita ingat nak dakwah Nabi ni macam keluar 40 hari, okey engkau keluar 40 hari, aku keluar 10 hari, engkau keluar 20 hari. Tak ada sistem, tak ada strategi. Kemudian berlaku pergaduhan. Salah faham. Bukan macam tu. So kita kena faham. Baik, anda rasa cukup setakat itu insya-Allah. Macam ada soalan. Saya nak tengok soalan jap. Sebab macam ada merah ni dekat chat ni. Baik, saya pun dah lama tak masuk kelas ni. Sebab kita gap tu lama kan. Tapi alhamdulillah lah sebab kita ada yang rakaman tu kita boleh tengok balik. So memang kita sampai dekat sini. Baik, kita akan masuk bab yang ke-12 kalau tak salah, bab ke-12. Jadi insya-Allah kelas yang berikutnya berapa hari bulan. So kita setiap bulan tu dia ada disebabkan kita PKP ni kan, kita tak boleh buat kelas yang Ighathatul Lahfan ni kita tak boleh buat mingguan maksudnya setiap mingguan tu kita kena follow ketetapan yang diletakkan oleh admin sebab diletakkan tarikh-tarikh tu, so kita ikut yang tu kan. So kita ikutlah dah, kita kata mereka lebih arif tentang apa dia keputusan mereka, jadi kita ikut sami'na wa ata'na kan dalam perkara yang kita kena taat, kita taat. Baik, jadi ana rasa cukup setakat itu insya-Allah. Semoga Allah memberkati. Insya-Allah pada kelas yang akan datang kita akan sambung membahaskan lagi tentang muhasabah. Macam mana kita nak praktikkan muhasabah dan disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim. Kemudian kita akan selesaikanlah untuk fasal yang ke-11 ni, bab yang ke-11 kita akan masuk insya-Allah pada bab yang ke-12. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.